Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa khabar murid-murid 4 UTM? Okey, hari ini kita sambung topik kita berkenaan nilai wang. Okey, kita hari ini pada sub-topik yang seterusnya iaitu mata wang dunia dan nilainya. Okey, macam cikgu bagi tahu awak minggu lepas. Okey, cikgu dah minta awak semua untuk minggu lepas cikgu dah minta awak untuk cari dekat internet mata wang utama dunia. Contoh-contoh mata wang utama dunia dan awak namakanlah apa mata wang tersebut. Okey, hari ini kita tengok pada muka surat buku teks pada muka surat 124. Okey, kat situ tulis mata wang utama dunia dan nilainya. Ditunjukkan beberapa contoh mata wang di dunia lah yang utama. Okey, negara-negara besar lah. Okey, pertama sekali kita tengok Perancis. Perancis menggunakan mata wang euro. Okey, euro ni ialah digunakan oleh kebanyakan negara-negara di Eropah. Macam contohnya di negara-negara United Kingdom, di antara Scotland. Nanti awak tengoklah apa negara-negara Eropah yang menggunakan euro ni. Salah satunya ialah Perancis. Kemudian Amerika Syarikat. Amerika Syarikat menggunakan dolar. Kalau awak tengok, kalau awak tahulah daripada Amerika Syarikat ada beberapa lagi negara di dunia yang menggunakan dolar. Contohnya yang dekat dengan kita ialah Singapura. Singapura menggunakan dolar dan juga Brunei. Brunei juga menggunakan dolar. Tapi kalau Amerika dia bezakan dia sebutlah US dollar. Kalau Singapura, Singapore dollar. Kalau Brunei, Brunei dollar. Okey. Jadi manakala Jepun, okey Jepun kalau kita tengok sini, Jepun menggunakan mata wang yen, mata wang yen. Dan Rusia menggunakan mata wang rubel. Okey, rubel. Manakala Arab Saudi, ni biasa kita dengar lah. Arab Saudi menggunakan rial. Arab Saudi menggunakan rial. Okey, kalau China, okey negara China, okey menggunakan mata wang dinamakan renminbi. Okey, renminbi. Tu kita tengok gambar dia pun ada kat situ, gambar-gambar wang dia. Okey, seterusnya Australia. Australia sama juga macam Amerika Syarikat. Dia menggunakan mata wang dolar. Cuma yang membezakan dia, dolar dia tak sama nilai. Dolar Amerika, dolar Australia, dolar Singapura dan dolar Brunei, nilai dia tak sama. Sebutan dia je sama, dolar. Okey, seterusnya ialah taka. Iaitu mata wang bagi Bangladesh. Manakala Korea Selatan, mata wang dia ialah won. Okey, Great Britain, mata wang dia ialah pound sterling. Macam cikgu cakap tadi, kat Great Britain pun kalau kita guna euro pun laku juga duit dia. Okey, pound sterling. Okey, sekarang awak dah tahu ni contoh-contoh mata wang di dunia yang awak perlu tahulah. Selain tu kalau awak nak tambah pengetahuan awak boleh rujuk ni dekat sini tulis. Okey, dekat sini dia bagi awak dekat buku teks awak, dia suruh rujuk. Awak tengok sini. Ini ialah laman web yang boleh awak rujuk berkenaan dengan mata wang dunia. Ni kat sini awak tengok ni. Ni awak pergi kat sini http www.pinterest.com /lifetime world /currency. Okey, awak tengok ni, awak salin sama macam ni dekat Google, awak akan jumpa beberapa lagi mata wang asing di dunia. Okey, jadi apabila awak belajar ni, awak boleh teruslah. Okey, tengok jawab soalan dia. Soalan yang diberikan. Okey, sebelum tu, macam cikgu cakap tadi, nilai mata wang ni dia berbeza-beza. Walaupun kadang-kadang mungkin sebutan dia sama. Contohnya, macam dolar Amerika Syarikat dan dolar Kanada. Dua-dua gunakan dolar tapi nilai dia berbeza. Okey, kat sini tulis kata ni, mari lihat nilai wang asing berbanding dengan RM1. RM1 kita. Nilainya berubah-ubah mengikut kadar pertukaran wang semasa. Okey, nilai yang ada kat sini ni berubah-ubah. Kalau awak tengok dekat TV boleh tengok nilai mata wang asing. Kalau awak biasa dengar lah dekat berita, dia akan cakap mata wang ringgit ditutup tinggi. Maksudnya kalau ringgit ditutup tinggi tu maksudnya mata wang Malaysia naiklah sikit nilai dia berbanding dengan Amerika dolar. Okey, sekarang kita tengok. Kalau kita ada RM1, okey, kalau kita ada 23.8, 238 pelik sikit 23 sen lah, lebih kurang 24 sen. Awak tukar 24 sen Amerika, awak akan dapat RM1 kita. Awak tukar 31, lebih kurang 32 sen Kanada, awak akan dapat RM1 Malaysia. Awak tukar 21 ataupun 22 sen euro, awak akan dapat RM1 Malaysia. Itu makna tukaran dia. Ataupun awak tukar RM15.539. Ni sebut. Awak tak boleh sebut ringgit.
15.539 rubel. Awak akan dapat RM1. Maknanya kalau duit Rusia ni, awak ada RM1 duit Malaysia, lepas tu awak tukar duit rubel, awak akan dapat lebih kurang 15 rubel lah. Makin banyaklah duit awak. Begitu juga dengan Korea Selatan. Awak ada RM1, awak nampak 286. Tapi awak jangan ingat ini bukan ringgit. Maksudnya bukannya kata awak boleh beli harga barang macam Malaysia RM286. Tak. Maksudnya kalau harga barang, contohnya harga barang dekat, katakanlah kita contoh sebuah pen. Sebatang pen dekat Malaysia katakanlah harga dia RM2. Bukannya kata kat Malaysia awak pen dekat Korea pun harga dia 2 won. Bukan. Pen dia mungkin berharga 1000 won. Lebih mahal. Sebabnya tukaran asing dia lebih tinggi. Okey. Ini awak boleh tengoklah seterusnya. Rial. Rial lebih kurang Malaysia lah. 89 sen. Okey, Great Britain. Dia ada 19 sen 20 sen je dia dapat duit RM1 kita. China, renminbi. Duit kita lagi mahal lah. Tapi jangan, duit kita bukannya bermakna duit kita sana kita boleh beli barang banyak. Tapi disebabkan di sana tukaran asing dia lebih murah, jadi satu ringgit meter kita dapat RM1 lebih kurang 1.70 sen renminbi. Ni yen, Jepun, tukaran untuk Bangladesh taka, bukan untuk India rupi, tukaran untuk dolar Australia. Tu je kita kata tadi Dolar coba tengok sini. Dolar Amerika dengan dolar Australia dan dolar Kanada, tiga-tiganya berbeza. Walaupun sebutan dia sama. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, nyatakan soalan bawah ni Nyatakan, ni ada contoh lagi, mata wang India, rupi, Kanada, dolar juga. Okey, nyatakan 3 buah negara, soalan kat bawah ni, nyatakan 3 buah negara yang menggunakan mata wang dolar. Tadi kita dah bincang sini pun nampak lah. Antaranya Australia, Singapura, Kanada, Australia, Amerika Syarikat dan Brunei. Okey. Awak boleh jawablah soalan bawah ni Jadi awak boleh jawab soalan bawah ni yang pertama. Apakah mata wang negara di bawah? Okey, Amerika Syarikat ada kat atas kan? Great Britain pun ada kat atas, Korea Selatan pun ada kat atas, Bangladesh pun ada kat atas. Jadi ini senang, soalan ni awak boleh jawab. Tak ada masalah untuk jawab soalan ni. Okey, juga tak ada masalah lah untuk jawab soalan ni. Masalah. Okey, nombor 2. Ini pun tak ada masalah. Nyatakan nama dan nilai mata wang berikut berbanding RM RM1. Contohnya Cina. Awak nyatakan dulu. Mata wang Cina. Apa nama dia? Nama Cina ialah renminbi tadi kan? Kita tengok atas tadi. Mata wang dia ialah renminbi. Tu ada tulis tu. Tengok situ. Mata wang Cina dekat atas tadi. Renminbi. Ni tulis renminbi. Okey, kat sini renminbi. Mata wang dia renminbi. Mata wang renminbi. Mata wang dia buat tulis lah nanti. Mata wang dia renminbi. Sorry. Mata wang dia ialah renminbi. Okey. Lepas tu, dan nilai mata wang negara berikut berbanding RM1. Nilai mata wang dia 1 sama dengan 1.705. Senang. Awak ikut je atas jawapan dia. Okey, jadi soalan latihan ni cikgu harap tak ada masalah. Kita tengok terus topik yang seterusnya, iaitu instrumen pembayaran. Okey, kalau kita tengok sini, instrumen pembayaran, kat buku teks awak, muka surat 126. Instrumen pembayaran ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ialah tunai. Tunai ni maknanya duit lah. Yang contohnya macam awak guna hari-hari ketika belanja di kantin. Menggunakan bayaran terus menggunakan wang duit shilling, wang kertas dan duit shilling. Jadi tak ada masalah. Ni hari-hari awak guna tunai. Kalau dulu masa sekolah lah. Hari-hari awak guna wang kertas ataupun wang shilling. Okey, kita tengok pula kad debit. Okey, kad debit ni. Kad debit ni ialah bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Maksudnya dalam kad ni awak mesti ada duit. Ada duit baru boleh guna kad debit ni. Kalau tak ada duit, kita tak boleh guna kad debit. Ingat, mesti ada duit sebab dia akan terus tolak dekat akaun simpanan kita. Ni. Terus tolak dekat akaun simpanan. Kalau awak katakanlah dalam tu ada
RM50. Maknanya awak boleh beli barang kurang daripada RM50 lah. Awak tak boleh beli barang harga lebih dari RM100. Sebab dia tolak duit daripada akaun simpanan. Okey. Kita tengok pula kad kredit. Kad kredit lawan kad debit. Apa ni kad kredit? Belanja dahulu, bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pengeluar kad. Seperti kalau kita beli di pasaraya. Macam ni. Kad kredit ni lebih kepada kita panggil nama lain dia ialah kad hutang. Orang ada kad kredit ni bukannya orang kaya. Orang yang banyak hutang. Okey, contohnya kalau awak tak ada duit kat bank tak apa. Awak charge dulu kad kredit awak tu. Nanti kalau beli kad kredit dia ada limit. Dia panggil limit. Kadang-kadang bank akan bagi kita limit RM5,000, RM10,000, RM15,000. Ikutlah pendapatan seorang tu. Okey, kalau dia kerja, gaji dia lebih kurang RM10,000, mungkin dia akan dapat limit banyak lah berbanding dengan orang yang bekerja gaji RM5,000. Okey, maknanya dia boleh beli barang dulu. Contohnya dia nak beli TV harga RM1,000. Okey, dia gunakan kad dia, dia hutang dulu. Nanti tiap-tiap bulan dia akan bayar ikut kad kredit tu. Okey, itu masuk kad kredit. Ni ada tulis ni. Kad kredit sekarang dia cakap apa? Tuan tolong masukkan nombor PIN. Jadi nak guna kad kredit ni menggunakan nombor PIN. Okey, seterusnya ialah perbankan internet. Perbankan internet. Apa dia perbankan internet? Transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian. Menggunakan mesti ada apa? Mesti ada internet. Inilah. Ni kalau awak tengok biasa sekarang yang famous ialah kalau awak beli Shopee lah Shopee, Lazada. Dua apps tu lah yang popular kan. Awak tengok mungkin ada keluarga awak, ahli keluarga awak, mak ayah awak biasa menggunakan perbankan internet. Yang beli barang menggunakan aplikasi Shopee atau Lazada. Itu menggunakan perbankan internet lah nama dia tu. Okey, bincang instrumen pembayaran lain. Okey, ada tak pembayaran lain? Ada Okey, banyak. Contohnya, kalau awak salah satu cikgu bagi daripada atas ialah menggunakan cek. Menggunakan cek. Awak kalau cek, ada orang juga dia bayar guna cek. Tapi cek ni contohnya nak beli benda-benda yang besar. Contohnya, orang tu nak beli rumah. Dia nak bayar deposit rumah. Okey, rumah tu katakanlah harga RM200,000. Jadi dia kena bayar deposit RM20,000. Jadi dia bayar guna cek. Cek pun boleh Okey. Seterusnya kita tengok yang lain. Ada lagi lain Lain itu yang seterusnya ialah kad prabayar. Kad prabayar ni macam contoh sini ialah kad tercenggo. Bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula top up. Ni macam kad tercenggo lah paling senang. Ataupun kalau awak biasa kad telefon. Kad telefon pun ada yang menggunakan kad prabayar. Ni biasa mungkin awak ada lah kad top up. Awak panggil kad top up tu. Okey. Seterusnya e-dompet. E-dompet ni. Okey. Kalau awak biasa tengok ada, awak biasa dengar nama dia salah satunya ialah e-wallet tercenggo. E-wallet. Lepas tu ada juga Grab. Grab. Pembayaran guna Grab. Ni maknanya awak install dalam handphone awak aplikasi dia. Ni pembayaran tanpa tunai. Kita aplikasi tu dalam peranti elektronik. Contohnya handphone kita. Kita download benda tu. Lepas tu kita bayar. Tapi dengan syarat kita mesti ada duit lah dalam aplikasi tu. Kalau awak download aplikasi tak ada duit tak boleh guna juga. Okey, seterusnya macam cikgu cakap tadi. Cek. Cek. Iaitu perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang digunakan. Macam cikgu cakap lagi lah. Contoh nak beli rumah tadi. Kita sign cek. Ni macam cek ni. Cek. Dah tulis lah nama bayar kepada siapa. Berapa nilai dia. Dan lepas tu dia ada tanda tangan. Okey, seterusnya ialah wang pos. Ni sekarang semakin kurang digunakan lah. Wang pos ni, apa dia wang pos? Mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu. Ini dikeluarkan oleh, ni yang paling penting. Dikeluarkan oleh, mesti dikeluarkan oleh pejabat pos. Okey. Nama pun wang pos kan? Dikeluarkan oleh pejabat pos. Okey. Maksudnya kalau ada wang pos tu, awak boleh cashkan duit tu pun dekat pejabat pos. Yang awak nak beli wang pos tu kat pejabat pos, awak nak tunaikan balik wang pos tu pun kena pergi ke pejabat pos juga. Okey. Yang seterusnya kita jawab soalan dia. Nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan yang berikut. Isi minyak petrol. Isi minyak petrol kalau biasa awak ikut ayah awak tengok ayah awak ada dua cara. Mak ayah awak boleh cari cara isi petrol. Sama ada menggunakan tunai boleh ataupun menggunakan kad kredit boleh, dan yang terkini sekarang menggunakan e-pembayaran. Contohnya kat atas tadi tu. Menggunakan ni e-dompet. Kalau awak tengok dekat aplikasi ada, kalau kita tengok dekat sekarang aplikasi Petronas.
Petronas ada satu aplikasi dia, kita tak perlu turun pun. Kita guna handphone je bayar. Dengan syarat dalam aplikasi tu ada, macam tu cakap, mesti ada duit lah. Okey. Jadi macam-macam kita boleh guna isi minyak petrol ni. Awak boleh ada bermacam pilihan. Okey. Okey, belikan di pasar. Pergi di pasar borong. Ini satu pilihan je ada. Kalau biasa belikan di pasar borong ni tak boleh lah pakai kredit card. Mesti pakai tunai je. Sebab orang yang jual ikan tu, dia tak ada alat untuk kredit card. Jadi awak kena bayar pakai tu tunai. Okey, bayar bil telefon. Bayar bil telefon ni, okey, awak boleh macam-macam cara. Ni ada banyak cara. Bayar telefon ni, awak tengok, awak boleh bayar secara online, awak boleh bayar secara tunai, awak boleh bayar secara guna kredit card pun boleh. Dengan menggunakan aplikasi perbankan internet pun boleh. Okey, jadi ada macam-macam cara. Sini awak boleh pilih. Beli perabot. Beli perabot ni biasanya perabot kan mahal. Jadi kita boleh beli pertama, kalau ada tunai banyak boleh pakai tunai. Kalau tak boleh pakai kad kredit. Boleh juga pakai kad debit. Boleh juga pakai cek. Okey. Jadi ada macam-macam instrumen pembayaran yang boleh gunakan. Okey, cikgu harap awak faham dua topik ni. Awak boleh buat. Okey, cikgu bagi masa untuk yang pertama ni awak boleh buat pada hari Rabu. Latihan muka surat 125 buat hari Rabu. Latihan muka surat 127 awak buat pada hari Khamis. Sekian daripada cikgu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.